Hai, Assalamualaikum. Kita jumpa lagi dalam video pembelajaran. Kali ini saya akan fokus kepada standard pembelajaran 6.3.1 iaitu membentuk persamaan linear serentak berdasarkan situasi harian, seterusnya mewakilkan persamaan linear serentak dalam dua pemboleh ubah secara graf. Jadi ada dua perkara yang kita akan fokus dalam video kali ini, iaitu yang pertama kita akan membentuk persamaan linear, dan yang kedua daripada persamaan linear serentak itu tadi kita akan membina graf. Ini adalah soalan latih diri 6.3a dari buku teks muka surat 139. Bentukkan persamaan linear serentak bagi setiap situasi harian yang diberi. Seterusnya, wakilkan persamaan linear serentak dalam dua pemboleh ubah secara graf. Apa itu persamaan linear serentak? Persamaan linear serentak dalam dua pemboleh ubah adalah contoh kita ada dua persamaan yang berbeza. Ini contoh persamaan linear serentak. Kita ada dua persamaan. Ini persamaan yang pertama dan ini persamaan yang kedua. Yang mana kedua-dua persamaan linear ini mempunyai dua pemboleh ubah yang berbeza. Kenapa dia kata serentak? Kerana kita akan menyelesaikan kedua-dua persamaan ini dalam satu masa yang sama. Okey, situasi yang pertama kita akan tengok kepada situasi harian. Real life situation. Puan Siti ingin menghadiahi muridnya dengan 6 buah kamus bahasa Melayu dan kamus bahasa Inggeris. 6 buah kamus yang terdiri daripada bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Harga sebuah kamus bahasa Melayu dan sebuah kamus bahasa Inggeris masing-masing ialah RM20 dan RM40. Puan Siti membeli X buah kamus bahasa Melayu dan Y buah kamus bahasa Inggeris dan dengan jumlah bayaran RM160. Okay, untuk menyelesaikan soalan ini, kita kena, langkah yang pertama ialah kenal pasti pemboleh ubah kita dalam situasi ini. Kenal pasti pemboleh ubah. Dalam soalan dia dah bagi iaitu X dengan Y. Jadi kita kena tahu apa itu X. X ialah X buah kamus bahasa Melayu. Jadi X ialah bilangan kamus bahasa Melayu. Saya tulis BM ya. Dan Y ialah bilangan atau kita kata kuantiti kamus bahasa Inggeris. Saya tulis BI. So, itu kita punya pemboleh ubah X dengan Y. Jadi, sekarang kita nak kenal pasti nombor yang terlibat dalam kita punya persamaan linear. Kita tengok dalam soalan, dia kata Puan Siti menghadiahi 6 buah kamus bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Jadi, 6 buah ini, 6 buah bermakna jumlah bilangan kamus BM dan kamus Inggeris. Jadi persamaan pertama, membentuk persamaan. Okay, ini langkah yang pertama. Langkah yang kedua, membentuk persamaan linear serentak. Jadi persamaan yang pertama melibatkan nombor 6, iaitu 6 ialah jumlah bilangan kamus BM dan BI. Jadi kita akan guna pemboleh ubah kita X. Kerana dia jumlah, kita guna operasi tambah. X tambah Y sama dengan 6. So, itu persamaan yang pertama, jumlah bilangan kamus BM dan BI. Yang kedua, persamaan yang kedua, kita akan melibatkan harga. Kita ada RM20, RM40 dan RM160. Jadi kita kena tahu dulu RM20 ini untuk harga siapa? RM20 ialah untuk bahasa Melayu.
Okay, harga untuk Kamus Bahasa Melayu ialah RM20. Saya tulis kat sini. Dan RM40 ialah harga untuk Bahasa Inggeris. Okay, itu harga. Harga satu kamus. Harga satu unit. Satu kamus. Jadi kita nak membentuk persamaan linear yang kedua melibatkan harga. Jadi kalau sebuah kamus BM berharga RM20 dan Puan Siti membeli X buah kamus BM, jadi jumlah harga untuk kamus BM sahaja ialah RM20X kerana 20 darab X. Jadi persamaan kita akan jadi 20 X jumlah harga untuk kamus Bahasa Melayu tambah sama juga dengan jumlah harga kamus Bahasa Inggeris yang mana satu kamus Bahasa Inggeris berharga RM40 dan Puan Siti membeli Y buah kamus sebanyak Y buah. Y itu adalah kuantiti dia lah, bilangan dia yang kita tak tahu. Jadi jumlah harga keseluruhan kamus Bahasa Inggeris yang dibeli, kita perlu darab 40 darab Y. Jadi kita akan dapat 40 Y sama dengan keseluruhan jumlah harga BM dan BI. Jumlah bayaran yang diberi ialah RM160. Jadi itu dua persamaan linear serentak kita, yang mana persamaan yang pertama ini ialah jumlah bilangan atau kuantiti, jumlah bilangan kamus, dan persamaan yang kedua ialah jumlah harga. Jumlah harga bagi kedua-dua kamus. Okey, yang kedua ialah harga, yang pertama ialah bilangan. Selepas kita dah selesai membentuk persamaan linear, kita nak menyelesaikan persamaan itu secara graf. Jadi sebelum kita membina graf, kita perlu buat jadual nilai. Okey, kita nak membina graf. Jadi yang pertama kita buat jadual nilai dulu. Jadual nilai ialah yang mana persamaan yang pertama ialah X tambah Y sama dengan 6. Jadi kita buat jadual X, Y. Kita bagi 4 nilai yang berbeza. So kita letaklah nombor 1, 2, 3, 4. So bila X1, Y ialah 5, X2, Y ialah 4, X3, Y ialah 3 dan X4, Y ialah 2. Itu jadual nilai yang pertama. Kemudian jadual nilai yang kedua, persamaan kita 20X tambah 40Y sama dengan 160. Kita boleh permudahkan persamaan ini menjadi X tambah 2Y sama dengan 8. Kita bahagi dengan 20. Kita bahagi 20, kita akan dapat X tambah Y sama dengan 8. Jadi kita buat jadual nilai yang sama. Kita buat jadual nilai yang sama. Kita boleh guna nombor yang sama seperti jadual nilai X tambah Y sama dengan 6 tadi, 1, 2, 3, 4. Atau kita nak guna nombor yang lain pun boleh. Kita boleh mula daripada kosong. 1, 2, 3. So, X kosong, Y ialah 4. X1, Y ialah 8 tolak 1 bahagi 2, 3.5. X2, Y ialah 8 tolak 2, 6 bahagi 2, 3.
Dan X3, 8 tolak 3, 5. 5 bahagi 2, 2.5. Okay, ada pelajar yang tanya, boleh tak kita nak lebih banyakkan kita punya nilai ataupun data dalam jadual nilai kita ni? Boleh. Kita boleh sentiasa tambah, kita boleh letak sampai samalah dengan nombor yang ada dalam persamaan, iaitu 6. Jikalau X 5, Y ialah 1, X 6, Y ialah 0. Supaya kita ada nombor kosong kat situ. Jadi bila kita lukis graf tu, kita akan mula daripada nilai kosong. Sama juga pada jadual nilai yang kedua ni, kita boleh banyakkan lagi kita punya nilai sampai sama dengan kita punya nombor dalam persamaan, iaitu 8. Okay, bila X 4, Y ialah 2, X 5, Y ialah 1.5, X 6, Y ialah 1, X 7, Y ialah 0.5, X 8, Y ialah 0. Okay, sebelum kita lukis graf, kita mesti kena ada paksi X dan paksi Y dinomborkan mengikut skala yang seragam bagi setiap paksi. Pada paksi X saya, dia punya nombor dah diskalakan satu kotak kepada satu unit. Dia beza satu unit, 1, 2, 3 dan seterusnya. Sama juga dengan paksi Y, satu kotak beza satu unit. Jadi apa yang kita nak plot di sini, kita akan guna kita punya nilai daripada jadual nilai tadi. Yang ini, X1, Y5, X2, Y4, X3, Y3, X4, Y2, X5, Y1 dan X6, Y0. Jadi kita akan rujuk pada situ. Kita akan plot pada kita punya grid. So yang pertama ialah X1, Y5. Daripada X, kita cari persilangannya Y5. X2, Y4 dan X3, Y3, X3, Y3, X4, Y2 dan X5, Y1, X kali 6, Y0 berada di atas paksi X. Okay, bila kita dah plot, ada lagi satu titik yang kita boleh nampak daripada persamaan yang tadi, iaitu bila Y0, X juga ialah 6. Jadi Y0 di sini X0, Y6 kat sini. Dah plot, kita buat garisan. Kita sambungkan ke semua titik menggunakan garis lurus. Itu kita punya garis lurus. Sekali kita labelkan dia, persamaan kita tadi X tambah Y sama dengan 6. Itu persamaan ataupun graf untuk persamaan X tambah 6. Kita akan buat yang sama untuk persamaan 20X tambah 40Y sama dengan 160 daripada jadual nilai kita yang warna purple ni. X0, Y4, X1, Y3.5, X2, Y3, X3, Y2.5, X4, Y2, X5,
Y 1.5, X6, Y1, dan X7 0.5 dan X8 Y0. So kalau kita tengok daripada nilai Y, kita ada perpuluhan 3.5, 2.5, 1.5 dan 0.5. Tapi bila kita tengok kita punya grid, kita tak ada 0.5 dan mungkin agak kurang tepat kalau kita agak-agak dia punya middle point tu 0.5 tu. Jadi kita boleh guna sahaja nilai yang nombor integer. Jadi X0, Y ialah 4. Saya akan guna warna yang lain. X0, Y ialah 4. Tak nampak pula ya. Okay, X0, Y ialah 4 di sini. X2, Y ialah 3. Okay, X2, Y3 dan X4, Y2. X4, Y2 ditindih di sini. Dan X6, Y1. Akhir sekali X8, Y0 berada di atas paksi X. Kita akan guna garis, kita akan buat garisan juga sama macam tadi. Daripada sini, garisan kita mesti kena semua plot yang kita buat tadi. Okey, kemudian kita label kita punya persamaan, iaitu 20X tambah 40Y sama dengan 160. Okay, itu kita punya dua graf linear berdasarkan persamaan linear serentak yang kita buat tadi, yang ini. Jadi apa kita punya jawapan, apa kita punya penyelesaian daripada dua graf yang kita buat tu? Okay, apa yang kita nak cari daripada graf ini ialah titik persilangan. Kita nak cari titik persilangan di antara kedua-dua garisan. Kita padam dulu. Jadi kita akan cari titik persilangan antara dua graf. Jadi kita nampak kan, dia bersilang di sini, kat sini. Jadi itu kita punya jawapan. So apa macam ni kita nak tulis? Sini ialah X dia ialah 4 dan Y dia ialah 2. Ini X dan ini 2. So ini kita punya titik persilangan. Okay, apa maksud titik persilangan tu? Berdasarkan kita punya situasi. Jadi dari graf, titik persilangan empat, 2, iaitu X sama dengan 4, Y sama dengan 2. Bermakna 4 buah kamus BM dan 2 buah kamus BI. So itu maksud titik persilangan tadi. X4, X ialah bilangan kamus BM, jadi 4 buah kamus BM yang Puan Siti beli, dan Y ialah 2, Y ialah bilangan kamus BI, jadi Puan Siti membeli 2 buah kamus BI. Soalan yang kedua, seramai 12 orang murid, total, ini jumlah murid, terdiri daripada murid lelaki dan murid perempuan, dibahagikan sama rata kepada
dua kumpulan. Bermakna ada dua kumpulan lelaki dan dua kumpulan murid perempuan. Bilangan murid lelaki di dalam setiap kumpulan adalah 2 orang lebih daripada bilangan murid perempuan. Jadi langkah pertama ialah kenal pasti pemboleh ubah. Kenal pasti pemboleh ubah. Jadi pemboleh ubah kita murid lelaki dan murid perempuan lah. Kenal pasti pemboleh ubah. Bilangan, kita letak X sebagai bilangan murid lelaki dan Y bilangan murid perempuan. Kemudian kita nak membina persamaan linear serentak. Membentuk persamaan linear serentak. Jadi apa persamaan yang kita boleh guna dalam situasi ini? Kita boleh guna maklumat yang diberi. Jumlah murid tadi 12 orang. Okey, dikata jumlah murid ialah 12 orang. Terdiri daripada 2 kumpulan lelaki dan 2 kumpulan perempuan. Bermakna X tadi bilangan murid lelaki. Kita ada 2 kumpulan murid lelaki iaitu 2X, 2 kali X. Tambah 2 kali iaitu 2 kumpulan murid perempuan iaitu Y. Jumlahnya ialah 12 orang. Itu maksud dia. Okey, persamaan yang kedua, kita akan guna maklumat bilangan murid lelaki di dalam setiap kumpulan ialah 2 orang lebih daripada murid perempuan. Jadi lelaki lebih ramai. Lebih ramai dan lebih besar nombor dia. Jadi dia ada perbezaan dekat situ. Jadi perbezaan kita akan guna operasi tolak. Siapa tolak siapa? Murid lelaki tolak murid perempuan. Kerana bilangan murid lelaki lebih ramai. Jadi bilangan murid lelaki iaitu X tolak bilangan murid perempuan iaitu Y sama dengan perbezaan dia sebanyak 2 orang. Jadi itu kita punya persamaan linear. Yang pertama tadi adalah jumlah murid lelaki dan murid perempuan. Dan yang kedua tadi ialah perbezaan bilangan. Perbezaan bilangan murid. Kita akan buat jadual nilai. Mula dengan persamaan yang pertama iaitu 2X tambah 2Y sama dengan 12. Atau kita nak permudahkan dia, kita boleh kecilkan dengan membahagi 2 bagi setiap sebutan. 2X bahagi 2 dapat X, 2Y bahagi 2 dapat Y, 12 bahagi 2 dapat 6. Kita gunakan persamaan itu dan kita buat kita punya jadual. 1, 2, 3, 4, 5, 6. X1 Y ialah 5, X2 Y ialah 4, X3 Y ialah 3, X4 Y ialah 2, X5 Y ialah 1, X6 Y ialah 0. Buat yang sama untuk persamaan yang kedua. X tolak Y sama dengan 2. Kita boleh guna nombor apa saja yang mudah untuk kita kira. Kita boleh guna 0. Kalau X 0, Y ialah negatif 2. X1, Y ialah negatif 1. X2, Y ialah 0. X3, Y ialah 1. X4, Y ialah 2. X5, Y ialah 3. Sekali X6, Y ialah 4.
Okay, ini grid sama macam soalan satu tadi. Kita akan plot X1, Y ialah 5, X1, Y ialah 5. Sepatutnya by this time kita dah tahu macam mana nak plot. X2, Y ialah 4. Kita plot pada persilangan antara nilai X dan nilai Y. X3, Y ialah 3. X4, Y ialah 2. Dan X5, Y ialah 1. Sekali X6, Y ialah 0. Kita akan buat garisan. Dan kita ada lagi satu titik kat sini. Sama macam tadi. Kita akan buat garisan. Garisan lurus menggunakan pensil dan melalui semua titik. Dah buat garisan, kita akan label kita punya persamaan. 2x tambah 2y sama dengan 12. Kemudian kita tengok persamaan yang kedua. X tolak y sama dengan 2 dan ini dia punya titik-titik yang kita nak plot pada graf. Sama juga. X kosong, Y ialah negatif 2. Okay, X kosong, Y negatif 2 di bawah sini. X1, Y negatif 1. Negatif berada di bawah. 2, X2, Y kosong. Di atas paksi X. X3, Y ialah 1. Okay, X3, Y ialah 1. So, ini dia punya persilangan. X4, Y ialah 2. X4, Y ialah 2. So, ini dia punya persilangan. X5, Y ialah 3. Dan X6, Y ialah 4. Kemudian kita buat garisan. Dari 2. Sehingga atas. Sekali kita plot, kita label kita punya persamaan. Okay, sama macam tadi, bila kita dah buat dua garisan daripada dua persamaan linear, kita nak cari titik persilangan di antara dua garisan yang kita dah buat tadi. Saya padam dulu ini. Jadi dua persilangan dia kita nampak adalah persilangan di antara dua garis ialah di sini. Iaitu X ialah 4 dan Y ialah 2. So, ini titik persilangan X4, Y ialah 2. Mesti tulis X dulu baru Y. Kita balik pada soalan. Jadi kita punya jawapan dari graf titik persilangan ialah 4, 2, iaitu X sama dengan 4 dan Y sama dengan 2, iaitu 4 orang murid lelaki dan 2 orang murid perempuan.